أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أخواني برحمة الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah sama-sama kita bersyukurnya kita pada Allah Ta'ala di atas karunia Allah, di atas Allah Ta'ala memberi kemudahan untuk kita sama-sama menyahuti seruai dan panggilan Allah Ta'ala di waktu yang sangat penting ini, di waktu yang sangat pendek, iaitu solat maghrib. Lebih lagi kita dapat hadir jamaah supaya menyahuti dan seruai ataupun terima panggilan yang dilakukan oleh para muazzin dan setiap pelosok dunia ini, dan memanggilkan kita supaya menuju kepada tempat kejayaan dan menuju kepada tempat semaya. Bermakna dan semaya ni adalah tempat kejayaan umat. Tidak ada kejayaan yang sebenar dan bagi mereka yang tidak ada semaya. Sebab Allah Ta'ala reka dalam panggilan Nabi kita, reka dalam panggilan muazzin, lepas pada panggil semaya, panggil untuk menuju pada tempat jaya. Bermakna ulaika humul muflihun. Orang jaya ni sifat yang pertama semaya, qad aflahal mu'minun alladzina hum ala salatihim khashi'un, semaya. Walladzina hum fi salatihim daimun, semaya. Dan makna orang-orang semaya ni tergolong dalam golongan orang-orang yang jaya. Sebab itulah kejayaan yang hakiki, kejayaan yang sebenar. Dan kejayaan yang sebenar, kejayaan yang dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kejayaan apabila seseorang hamba senantiasa menyahuti dan segala suruhan dan panggilan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Dan wahai orang beriman, senantiasalah istijabah, makna terimalah suruh Allah dan suruh Rasul, panggilan Allah dan panggilan Rasul. Dan apabila panggil, dan apabila Rasul dan Allah, apabila Allah dan Rasul memanggil, dan maka kita sebagai orang beriman tidak ada jawapan lain melainkan kita nak kata labbaika ya Rabb, labbaika wa sa'daika. Dan sahabat ni apabila labba Rasulullah, apabila serunya oleh Nabi, maka sahabat akan kata labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Dan mana kami terima dah panggilanmu ya Rasulullah. Dan bahagialah, dan mana sukalah, gembiralah, dan kami akan menyahuti seruai dan panggilanmu. Demikianlah manusia di permukaan bumi ini. Dan kadang-kadang mereka dapat menolak panggilan Allah dan panggilan Rasul.
Tapi satu panggilan yang kita tak boleh nak tolak ialah panggilan Malikil Maut. Apabila datangnya Malikil Maut untuk memanggil dan menyabukkan roh kita, nyawa kita, maka di saat itu kita tidak dapat tolak. Di saat itu kita tidak boleh nak participate, tidak boleh nak mengelakkan diri. Malaikat kena istijabah, terima. Dan malaikat dia akan orang panggil menepuhi satu suasana atau satu masa yang paling dahsyat bagi seseorang yang hidup di permukaan bumi, iaitu di saat yang ia menemui Malikil Maut. Hak lain dia boleh nak mengelak, dia boleh nak lari, dia boleh tak saya dengar, dia boleh tak saya terima. Tapi panggilan Malikil Maut ini tidak dapat. Nak mendahului pun tak boleh, nak lamak sikit pun tak boleh. La yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Tak ada boleh dulu. Nak minta dulu sikit tak ada lah kawan ni hidup dalam dunia ni. Berasa teruk benar dah. Cik boleh kan nak mati-mati dah, tak boleh, tak sampai masa. Nak takhir pun tak boleh. Maka sebab itulah dalam umur kita hidup ni, lagi kita telah pun hidup dalam Qarun yang ke-15 tahun 1444. Mana hampir-hampir setengah Qarun ini mana belayar ataupun pusingnya tahun ni tu sampai 44 ni, mana hampir-hampir setengah Qarun. Apabila masuk 1501, maka itu menanda bahawasanya masuknya Qarun yang ke-16. Tapi aku tak tahulah kita ni siapa hendak Qarun 16. Kerana ada 50 tahun lebih lagi. 56 tahun lagi atau 57 tahun lagi akan masuknya Qarun yang ke-16. Satu generasi umur anak kita lagi kau panggil. 60 tahun ni, 50 tahun lebih ni, 50 tahun lebih ni, 56 tahun, 57 tahun ni, satu generasi umur anak-anak kita lagi. Belum tentulah kita ni akan dapat hidup dalam Qarun yang ke-16. Kerana umur kita pun sudah sampai kepada atiyah, mana sampai kepada darajat nazir. Datangnya beberapa amarai. Amarai pertama yang datang manusia ni ubay dia. Awalam nu'ammirkum ma tadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah Ta'ala melanjutkan usia panjang umur ni supaya anak kita ni dapat memberi peringatan. Fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir, dan telah datang bagi kita, bagi kamu ini akan nadhir. Nadhir ni alamat peringatan. Maka diberi tafsir An-Nadhir sini, setengah sahabat memberi tafsir An-Nadhir, peringatan ini ialah Asyib, iaitu ubay kita. Datangnya ubay putih. Kita ni putih belaka dah lah. Setengah orang putih habis dah. Lala kita putih habis lah, belah kita putih habis. Setengah ada lagi dah hitam sikit-sikit, tapi banyak kat putih lah kita ni. Mana An-Nadhir itu dekat dengan kita. Peringatan untuk kembali pada Allah Ta'ala itu mendekati kita. Maka alhamdulillah kita usahalah di akhir-akhir umur kita ini supaya kita tekun dan tegak di atas amalan, di atas ketaatan, usaha menjauhi segala larangan, menghindari segala maksiat, dan lebih-lebih lagi benda fahsyat dan benda mungkar yang jelas-jelas nyata, dan benda kejahatan yang jelas-jelas nyata ni kita usahalah supaya kita dapat mengelak diri kita daripada benda-benda yang membawakan kita kepada lubang kecelakaan. Maka alhamdulillah baru ni kita ngaji akhirnya surah Az-Zumar, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita tentang dua golongan manusia, iaitu golongan pertama, golongan orang kafir yang dihelak, dibawa
kepada lubang neraka dengan secara berpuak-puak. Sehingga mereka itu sampai kepada pintu neraka, maka penjaga khazanah neraka akan tanya, sebagai tanya untuk taubih, tanya di atas bentuk celak, adakah tidak pernah datang kepada kamu dan rasul-rasul terdahulu di kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat rakyat tentang berita-berita inzar, memberi penakutan bahawasanya kamu akan menemui seperti hari ini. Adakah tidak pernah kamu dengar daripada rasul-rasulmu dulu, daripada nabi-nabi yang Allah Ta'ala utus, bacakan ayat Allah Ta'ala, bacakan surah Tuhan, dan rakyat kata kamu ni akan menemui satu hari seperti ini. Maka semua mereka itu jawab bala belaka. Tidak ada seorang pun di kalangan orang-orang kafir yang partisip kata tak dengar, bala. Tetapi Allah Ta'ala telah menetap dah azab di atas mereka. Maka di saat itu dah dibawalah mereka itu masuk neraka Jahannam dengan berkekalan di dalamnya, dan di situlah panggil sejahat-jahat tempatnya. Demikian juga Allah Ta'ala membawa ataupun menghelak, mana heret bawakan, mana sepakkan golongan-golongan hamba-hamba yang bertakwa kepada syurga berkeadaan zumara juga. Zumara ni makna berpuak-puak. Golongan syuhada satu golongan, golongan para az-zuhad, orang yang sentiasa zahid dengan dunia, maka satu golongan for dia. Dan golongan ulama, golongan qurra, dan macam-macam golongan salihin, siddiqin, ada golongan dia sport. Mana hari esok ni dia kenal DNA dia, mana dia pergi jumpa golongan dia. Mana golongan ni dia akan himpun satu golongan puak, pergi puak. Sebab kita lah kalau kita pergi buat haji, balik dengan mudah-mudah pergi buat haji ni, dia lepaskan jemaah haji ni sepuak sutih kereta bah, 2 bah, 3 bah, mengikut barisak, mengikut syarikat. Haji ni mengikut barisak. Barisak ni 2-3 barisak, 1 kereta bah. Kalau barisak besar 2-3 kereta bah, dia lepas pergi sepuak, maktak ni. Lepas ni demikian. Bukan tu pergi sekaligus belakang tak. Demikianlah ahli syurga pun dia ada golongan-golongan tertentu, dan setiap golongan itu ada puak dia. Lagi zumara. Zumara ni makna satu rombongan di kalangan orang bertakwa kepada Allah dan melakukan amal ketaatan. Wasiqal ladzi maka ahli syurga ini dibawanya dan melalui kenderaan-kenderaan dan tempat-tempat kemuliaan, kerana mereka akan menuju kepada tempat yang mulia dan tempat kerajaan. Maka sebab itulah tidak dibawa mereka ini, mereka ditunggang. Mana ada raprong, ada benda menunggang dia, benda bawa dia pergi. Bukan sekadar jalan, kerana kemuliaan, kesempurna mulia, seperti mana yang dilakukan kepada orang yang sangat mulia. Kalau kita banding, kalau orang datang untuk menemui raja, tuan gapo kan, dia ada kereta khas dia mai ambil. Perangkat biasa pun ada kereta dah. Maka demikian ahli syurga. Memanglah dibawa satu golongan, satu rombongan, tetapi dengan kemuliaan dan mengikut keadaan masing-masing. Sehingga sampainya di syurga, idza ja'uha, sampainya di syurga, maka dibukanya pintu syurga. Ja'uha ai sampainya kepada segala pintu syurga. Lepas mana ya? Lepas daripada melangkahi sirat. Lepas daripada melangkahi sirat sampai pintu syurga. Mana melangkah pintu sirat satu golongan. Satu golongan yang tunggang seperti kilat. Tetapi kadang-kadang setengah kita duk faham kata kita sembelih lembu wak gerban ni untuk nak naik hari esok lah.
Sembelih ulmu, sembelih uta. Sebab tu kena buat cukup jokian, dia kata tak cukup jokian, tak cukup sekor nak naik. Ini adalah satu anggapan pegangan yang tidak ada nas lah. Tidak ada dalil bahawa seseorang yang mengorbankan gerbai lembu ataupun kambing ataupun unta dan sebagainya, itu dia akan tunggang lembu dan unta dia. Tidak ada dalil. Itu berita-berita, cerita-cerita orang duk kecek ya. Sebenarnya tidak sakut dengan masalah tunggangan itu. Mana benda pahanak kita naik itu tak sakut masalah gerbai lembu boleh naik lembu, gerbai kambing naik kambing. Jadi lama juga lah lembu kambing ni. Dia tak derah seperti kilat kilat sekelip mata, ada golongan tu sekelip mata. Golongan tu seperti kilat. Golongan itu seperti angin ribut gancang, seperti kuda derah. Itu orang panggil tasbih seperti. Macam mana Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala nak mencepatkan ahli syurga untuk sampai kepada pintu syurga. Apabila mereka sampai kepada pintu syurga, lepas daripada melangkahi sirat, mereka dihenti sebelum syurga di depan mereka dan neraka di bawah mereka, supaya mengambil segala kezaliman yang telah mereka laku di permukaan dunia ini. Mana belum nak masuk tu kena cek dulu siapa yang ada kezaliman yang dia laku di dunia ni, kena bayar dulu situ. Apabila habis dah, idza hadzabu wa naqaw, apabila habis dikira cek habis dah dan bersih dah dia, tidak ada kezaliman yang dia mesti bayar, habis dah. Tidak ada kezaliman, diizinkan bagi mereka itu untuk memasuki syurga. Maka warid daripada satu hadis tentang bentuk orang-orang mukmin apabila mereka ini sampai kepada perhujungan pintu syurga. Apabila sampai di pintu syurga, orang-orang beriman akan musyarat. Siapakah di kalangan mereka orang yang pertama yang berhak meminta izin untuk memasuki syurga? Syarat apa dia? Dia ni orang mula-mula berhak ni minta boleh nak masuk syurga mula-mula sekali ni. Dan maka syarat mari di kalangan mereka ada setengah mengatakan kita kena pergi jumpa Adam lah. Adam mula-mula kerana dia lah bapak yang pertama. Saya kata tak weh, pergi cari Adam. Ada kata tak, bukan dia. Ada kata bukan dia. Dia tidak berhak memasuki syurga orang pertama, bukan dia. Mungkin carilah Nuh sebagai Nabi, sebagai Rasul yang pertama. Jumpa Nuh pun sebab tu. Nuh kata pergi cari Ibrahim. Ibrahim pun sebab pergi cari Musa. Musa kata pergi carilah Isa. Sehingga akhir sekali tujulah mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana perbuatan yang mereka berada di dalam perhimpunan di padang mahsyar dulu. Belum pada naik sirat tu di mahsyar, arasatil qiyamah di padang mahsyar. Dengan kepanasan, kesusah, kepenatan, duk mesti tak tahu nak gimana, akhirnya dicari Adam, cari Nuh, cari Ibrahim, cari Musa, sampai akhirnya Nabi kita baru minta syafaat. Sal tu'ti itu, isfa' tu syafa', minta syafaat untuk Allah Ta'ala qadha. Allah Ta'ala mulai buat hisab kerana di saat yang mereka himpun di padang mahsyar itu tak ada buat hisab lagi. Beribu-ribu tahun di situ tidak ada hisab lagi. Jadi untuk nak mencepatkan hisab pergi cari para nabi, akhirnya pergi sampainya kepada nabi kita. Demikian juga pergi sampai nak masuk pintu syurga dah pun, dan nabi-nabi lain tidak berhak untuk membuka pintu syurga. Mereka menemui Nabi SAW. Ini menunjuk di atas bahawasanya mulia sangatnya nabi kita di atas segala manusia. Ana awwalu syafi'in fil jannah wa ana awwalu man yaqra' babal jannah. Nabi kata, analah orang-orang mula pertama memberi syafaat untuk memasuki syurga, dan akulah awal-awal orang-orang yang orang panggil getuk membukakan pintu syurga. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebab itulah banyaklah di antara hadis-hadis
daripada Nabi SAW tentang golongan orang-orang masuk syurga. Dan sebagaimana hadis Abi Hurairah, ya ta'ala yadkhulul jannah min ummati, akan masuk syurga daripada umat-umatku. Nabi kata zumratun, satu rombongan, satu puak, satu perhimpunan, mereka itu sab'una alifah, 70,000 orang masuk. Cerahnya segala muka mereka sebagaimana cerahnya bulan purnama. Jadi orang awal, golongan pertama hak masuk syurga dengan tidak ada hisab, misabikin azab atau hisabin, dengan tidak didahului oleh azab dan tidak dihisab. Demon ni tak kena hisab, iaitu 70,000 di kalangan umat Nabi SAW, iaitu orang-orang la yarqun wa la yastarqun, orang-orang yang tidak minta ruqyah, mana wa 'ala Allah tawakkalun, orang yang tinggi dan tauhid dia terhadap Allah Taala, orang yang bersih ikhlas tauhid dia tinggi, golongan tinggi tauhid dia kepada Allah. Golongan ni Allah Taala pilih 70,000 ni tidak dihisab, tidak diazab, tak ada kena hitung. Golongan ni ekspres lah kalau kita panggil kak. Golongan tak kena cek di dan. Kita orang tamadah kalau kau di dan ni tak ada bak VIP kena pesak kan. Pesak pasport, pesak barang. Kalau golongan ada VIP, sepuluh turun di airport bakar, airport mana-mana negeri, ya ada pintu gate VIP. Dan orang VIP ni turun ke Batu Bel, dia tak kena jalan dah kereta main di tangga ke Batu Bel. Ataupun dia masuk dalam, dia tak ada kena ada baris untuk nak cak pasport supaya kita hujat biasa. Ni kena cak pasport, baris, berdarat, baris. Nak boleh cak so gang. Pesak tengok, cek lagi dalam komputer, tengok orang ni ada blacklist nama ke tak. Lebih lagi lah ni. Nak boleh lepas sosok tu pesak penyakit, pesak demam, pesak. Apa dulu tak ada kena pesak penyakit, lalu pesak demam, pesak COVID. Lama nak boleh sesal tu. Tapi golongan fuad ni tak ada isyak, tak ada azab. Jadi VIP lah mudah-mudahan. 70,000. Maka di kalangan sahabat ada seorang sahabat, nama dia Ukasyah ibnu Muhsin. Duk dengar Nabi riwayat hadis ni. Faqala ya Rasulullah, maka apa dia kata, wahai Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, mu doalah, mintalah mu kepada Allah jadikan aku ni di kalangan mereka itu. Ukasyah riwayat kata, ya Rasulullah, aku nak ratik masuk dalam 70,000 orang sana. Maka Nabi berkata, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah, jadikanlah ia di kalangan mereka itu. Dia kata Ukasyah ni Nabi jamin syurga belum pada mati lagi. Termasuk dalam golongan 70,000 orang yang diberi peluang untuk tidak azab dan tidak hisab. Termasuknya Ukasyah. Dan hak lain tu tak sebut nama lah. Hak lain tu sebut sifat dia. Golongan orang lagu ni. Tapi Ukasyah ni dia minta pada Rasulullah. Jadi dia dulu minta. Jadi biasanya Nabi ni apa orang minta mula-mula orang tu dia beri. Lepas pada tu ada seorang pula Ansar royak pula, ya Rasulullah, ud'u Allah Ta'ala yaj'alani minhum, ya Rasulullah, minta pula orang aku benar juga, jadi kalau aku di kalangan mereka. Maka Nabi kata, sabaqaka biha Ukasyah, telah mendahului, mana seat tu Ukasyah ambil dulu dah. Orang minta lepas pada tu Nabi tak sebut dah lah. Tapi ada peluang lagi nak masuk dah 70,000. Ada peluang. Dan apabila betul dengan sifat Nabi rakyat tu lah. Hum la yarqun wa la yastarqun wa 'ala Allah tawakkalun. Orang yang tidak minta ruqyah, dan tidak dia tu bukan orang ruqyah, dan dia tu tawakal kepada Allah, makna tinggi penyerahan diri dia kepada Allah Ta'ala. Golongan lagu tu yang golongan yang tidak ada sedikit pun syirik terhadap Allah Ta'ala. Jadi golongan itulah yang dapat masuk ke syurga dengan tidak ada hisab. Dan riwayat satu hadis lagi dan tentang 70,000 golongan yang masuk syurga dengan tidak hisab. Sebagaimana hadis, la yadkhulunna al jannah, selagi akan masuk
sesungguhnya selagi akan masuk syurga daripada umat aku ini sab'una alifan, 70,000 ataupun 700,000. Nah, ada dua lafaz lah. So kata setiap sore tu, sore tu boleh syafaat 100. Maka kalau sore tu 100, 70,000 jadi 700,000. Sebab dalam hadis ni 70,000 atau 700,000. Sebab setiap orang akan dapat syafaat 100 orang. Seorang Allah Ta'ala wisik dia, boleh pilih 100 orang. Jadi himpun semuanya jadi 700,000 lah. 700,000 ni. Akhidun ba'dahum bi ba'din, yang akan ambil setengah mereka dengan setengah sehingga memasuki awal mereka sampai kepada akhir mereka akan syurga. Dan muka mereka itu berseri-seri seperti bentuk rupa bulan purnama. Maknanya muka sangat cerah seperti kita tengok bulan purnama tu lah. Bukan muka seperti bulan tak. Nak raya atas bandingnya muka orang masuk syurga ni, muka yang paling comel, yang paling berseri-seri seperti kita tengok bulan purnama tu lah. Comel bulan purnama, penuh bulan panggil Allah. Bulan dia penuh kok comel tengok. Tak puas tengok bulan purnama kan. Orang panggil bulan penuh. Cuba kita tengok bulan purnama hok penuh, hok moon. Hok moon penuh sungguh. Besar dengan penuh, tengok tak puas. Seperti itulah muka-muka orang masuk syurga. Dia akan bercahaya seri dan cahaya dia seperti bulan purnama sana. Itu 700,000 kan. Dan dalam hadis lain, hadis Abu Umamah Al-Bahili, dia kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'adani rabbi. Nabi ayat kata sesungguhnya telah berjanji akan daku oleh Tuhan aku. Nabi ayat kata Allah Ta'ala janji dengan dia. Ayadkhulal jannata min ummati, bahwasanya masuk syurga daripada sekalian umat aku ini 70,000. Ma'akulli alfin, setiap sekali dengan setiap 1,000 70,000. Mana 1,000 70,000, apabila 70,000 jadi 700,000. Pasal ni lah. Mana setiap 1,000 70,000. 1,000 orang boleh syafaat 70,000 orang. 70,000 orang. La hisaban alaihim, tidak ada hisab di atas mereka dan tidak ada azab. Mereka ini tidak dihisab. 700,000. Mana dalam 70,000 boleh syafaat pula setiap seorang tu dah 100 orang misalnya. Jadi 700,000. Itu hadis melalui umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi kita yang dapat masuk ke syurga dengan tidak ada hisab. Sebab itulah apabila kita minta doa Allahumma adkhil jannata bighairi sabiqin hisab wala azab wala bighairi sabiqin azabin wala hisab. Minta ya Allah, masukkanlah aku syurga dengan tiada mendahului azab dan tidak hisab. Itu yang paling tinggi sekali. Kerana ada di kalangan umat Nabi SAW masuk syurga, tetapi melalui hisab dan melalui azab. Kena azab dulu. Dan mengikut kesalahan dan kesilapan dia. Dan kena hisab. Man husiba uziban. Aisyah Nabi kata, barang sesiapa yang kena hisab, maka hisab itu satu bentuk daripada azab. Soal seperti kita lah. Apabila orang mari buat kadi kita tanya, Allah azab lah kena tanya tu, tanya ni, sop-suan tu, sop-suan ni. Kita kadang-kadang tidak masalah sangat. Tapi apabila kena sop-suan kat panggil. Sebab tu kita malas nak pergi cengkuang je. Dan kita pergi cengkuang baru hilang. Dia panggil kita, baru dah nak berjumpa. Panggil juga, mari. Sop-suan tu, sop panggil pula. Gigi mari, malah nak mengadu hak. Susah. Bang azab, kena pergi. Baru dah boleh. Orang menyuri kan. Sikit lagi ni banyak. Akan timur asyikam menyuri ni.
Kerana apa? Kerana seri dah, ganyo seri, getung seri. Dan demon ni apabila nak makan ganyo, makan getung, kerja mereka mudah-mudah ya, curi ya. Curi motor, curi kereta, macam-macam curi lah ni. Sebab tu panggil apabila dihisab ni azab belaka. Kemudian Allah Ta'ala sebut Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man anfaqa, barang sesiapa infak pasangan daripada harta dia di jalan Allah Ta'ala, dipanggil daripada segala pintu syurga. Dan pintu syurga itu ada pintu walil jannah, dan bagi syurga itu ada pintu. Syurga ni ada pintu bukan kata buka lah tidak ada pintu. Ya ada pintu dia, ada penjaga dia. Maka faman kana min ahli salah, barang sesiapa yang adalah ia daripada ahli semaya. Jadi semaya tak pernah tinggal dia ni. Jaganya semaya dia cukup, comel semaya dia, jemaah tak biasa lupuk dia, semaya awal waktu, semaya sunat lagi, cukup dah. Kakak semaya dia cukup lah. Dipanggil daripada pitu solat. Golongan ahli semaya, pitu semaya panggil. Wa man kana min ahli sadaqah, barang sesiapa yang adalah ia daripada ahli sadaqah, ahli yang derma, pendermawan, ahli penderma ni, du'iya min babi sadaqah, dipanggil daripada pintu sedekah. Jadi pintu sedekah panggil lah, fulan mung ahli sedekah, marilah pintu ni khas, pintu VIP untuk mung. Pintu ni pintu VIP untuk ahli sedekah. Wa man kana min ahli jihad, barang sesiapa yang daripada ahli jihad, du'iya min babil jihad, dipanggil pintu jihad pula. Orang masuk jihad, medan peperangan, mati dalam medan peperangan, mati syahid, dipanggil daripada pintu syahid. Wa man kana ahli siyam, barang sesiapa daripada golongan ahli puasa, du'iya min babir rayyan, dipanggil daripada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pintu puasa lah. Pintu puasa namanya Babur Rayyan. Dan pintu ni tak masuk melainkan golongan orang puasa. Golongan puasa. Bukan maksud kata puasa tak semaya, tak apalah, kita puasa cukup lah. Kita masuk pintu puasa cukup dah lah. Pintu lain kita tak percaya dah. Kalau nak percaya puasa ni ya, dah, bukan maksud lah gitu. Tak apa, aku semaya dah. Tak ada apa, masuk pintu semaya. Boleh dah. Masuk apa pintu. Semaya, pintu semaya pun tak lebih. Tak habis nak masuk dah. Tak ada puasa, tak ada apa. Boleh tak gitu? Tak boleh lah gitu. Hak lain, seolah-olahnya hak mana amalan yang paling kita buat comel sekali, maka penghargaan untuk itu tu. Amalan yang paling harap sekali, kata kita nak boleh masuk syurga, maka amalan itulah yang akan dipanggil untuk memasuki syurga. Pintu khusus selalu dah. Tapi ada di kalangan orang-orang yang dapat masuk semua. Sebab tu Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, adakah di atas seseorang daripada darurah dia, makna keperluan dia, dipanggil daripada mana-mana pintu. Fahal yud'a minha kullaha ahadun ya Rasulullah, adakah dipanggil daripadanya sekalian pintu salah seorang di kalangan kami wahai Rasulullah? Jadi ada kedak orang di kalangan kita ni pintu holo sebut saning ni, sebenarnya sebut saning tak cukup lagi, dia lapan pintu syurga dah. Adakah sekalian pintu syurga ni dia ni dipanggil semua dia? Nabi kata ada. Naam, ada. Maka Abu Bakar maka Nabi kata, wa arju an takuna minhum, dan aku harap bahawa engkau adalah di kalangan mereka itu. Sebab tu dikatakan Abu Bakar ni syurga lapan buah pintu syurga senantiasa dipanggil nama Abu Bakar. Sebab apabila tanya man asbaha minkum saiman, Nabi kata, "Piye kata hari ni pagi-pagi ni puasa?" Abu Bakar kata, "Na'am ana ya Rasulullah."
Man asbaha minkum, barang siapakah berpagi-pagi pada hari ini ni solat janazah. Abu Bakar kata, ana, saya Rasulullah. Nabi tanya, man asbaha minkum, siapakah berpagi-pagi hari ini gizarah, orang sakit. Abu Bakar kata, ana minhum ya Rasulullah, siapakah yang berpagi-pagi hari ini ittiba, ikuti janazah. Maka kata, ana ya Rasulullah. Nabi kata, barang sesiapa yang himpun segala amalan ni setiap hari pak perkara setiap hari, maka wajib dia syurga. Ya, Abu Bakar ni tidak ada lubang, tidak ada pintu syurga mana yang dia tidak ada habuai amalan dia. Kita tengok lubang ni pun dia comel, kita tengok lubang ni pun dia comel. Cukuplah kau fastabiqul khairat. Bukan kata ada kita ambil selubang jadi. Kalau tamak mana kita kalau hak syurga. Tapi kalau hak dunia ni tamak je. Nah, mau tak nak wisah ya, kau nak dua. Ambil wisah dua ha. Dah, 3 molek lagi. Kalau 4 kau molek. Kalau 5. Wei betih nak bohok, wei bohok. Dah, belum betih. Betih tak cukup besok nak bohok. Dunia akhirat sabar dah. Bawa hubak. Semaya ni pun terbaik. Ya sedap kata. Dah kena ya Allah. Semaya ni pun terbaik ni. Dia berasa kata semaya ni terbaik. Terbaik ya semaya. Kena terbaik gitulah. Tak agak habis cekak. Tak agak habis cekak. Terbaik ya semaya pun. Nak bengok tak agak. La ilaha illallah. Sedangkan salafus salah dulu, sahabat dulu minta nak masuk setiap pintu lubang syurga. Abu Bakar ni masuk semua 8 pintu. Satu lagi hadis Sahal bin Sa'ad, dia kata Nabi SAW sebut, inna fil jannah thamaniyatu abwabin, sesungguhnya pada syurga itu ada 8 pintu. Babun minha, satu pintu daripada 8 saat ni, nama dia yusamma Ar-Rayyan. Asal disebutlah nama Rayyan. Satu pintu nama pintu Rayyan. La yadkhulu, tidak dimasuk, la yadkhuluhu illa as-saimu, tak masuk pintu saat ni melainkan orang-orang yang senantiasa berpuasa. Jadi orang puasa ni khas masuk pintu dia. Allah dah bau sedap tak ada dah lah pintu ni. Hadis lain kata mana? Ma minkum min ahdin yatawadda fayablagh aw fayasbaghul wudu. Tidak ada di kalangan kamu, di kalangan kita ni, mereka salah seorang di kalangan kita ni mengambil wuduk, kemudian dia mubalaghah atau isbaghul wudu. Mana mubalaghah ni ambil wuduk dengan sempurna sungguhlah. Lebih lagi wuduk dalam masa-masa yang sejuk. Isbaghul wudu, ambil sempurna sebab itulah Abu Hurairah dia takwil apabila basuh tangan ni dalam Quran ayat atas kat siku ya. Wa arjulak wa aydikum ilal marasikh, basuh tangan sampai di siku. Tapi Abu Hurairah dia takwil kata dia ni sampai di ni, sampai di bahu. Sebab dia kata Nabi ayat kata hari esok Allah Taala akan bangkit dan anggota-anggota wuduk ini ada cahaya. Maka aku ingin nak cahayakan anggota tangan aku ni sampai di bahu. Kalau tu dia takwil dan dia basuh tinggi lebih pada siku. Itu pendapat dia lah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan hak basuh tangan ni lepas pada siku ya. Lepas pada siku. Sesiapa yang ambil wuduk sana ni. Lepas tu isbaghul wuduk, mana sempurna sungguh wuduk. Lepas pada ambil wuduk siap, lepas pada basuh kaki pun siap, kata summa yaqul, kemudian kata, jangan terlupa lah doa ni, doa baca lepas pada ambil sembahyang ni. Kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekat tu berapa dah? Tapi ada lagi doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu doa. Kalau tak ingat sekat tu lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan lepas pada ambil sembahyang, lepas basuh kaki pun asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak ingat doa apa? Ataupun ingat doa baca comel Allahumma ja'alni tawabin, baca lagi doa. Nabi kata barang sesiapa ambil wuduk sempurna sungguh wuduk, baca doa saat ni, illa futihat lahu abwabul jannah,
melainkan dibukakan bagi dia segala pintu-pintu syurga yang kelapar. Yadkhulu man min ayyuha sya. Dia boleh nak masuk pintu mana dia kehendaki. Allah, mudah ya amal apa. Ambil ismail payah apa macam. Lah, ambil ismail ni sempurna molek, basuh wi ada kena molek, wi basuh molek, wi isbaghul wudu. Lah, wi sempurna molek lah, bukan cepat-cepat gaduh, tak basuh tak apa, tak kering. Lah, tak suci, sempurna. Kemudian baca doa sini. Yakin di atas doa saat ni Allah Taala akan wi pilih kita hari Isyak boleh minta nak masuk pintu mana sekali. Tu satu amalan mudah ya. Dah kalau kira-kira amalan saat ni tak ada berat lah. Amalan mi asmaya. Dah mi asmaya wi sempurna baca doa. Syurga akan buka. 8 buah pintu syurga akan buka. Lepas tu we peluang untuk dia masuk pintu mana dia nak masuk tak apa. Tu tapi pilihan dia lah. Kalau dia suka nak masuk pintu semaya, pintu sedekah, pintu rayyan, pintu ni. Nah, pintu jihad atas dia lah. Nah, apabila setengah kata dia pintu banyak, tahu nak masuk pula, kau pening pula. Lah, so jadi. Ada juga jenis lagu tu. Bawa kata pintu banyak, atau pintu banyak, pening dah nak masuk ke mana. Faham kena? Dia pening tak masuk. Ada juga jenis lagu tu. Tak dia banyak pintu, takut pening. Nak pilih tak kena. Dah. Allah, pelat-pelat orang kita ni. Nah, padahal dia pintu banyak semua masjid. Sebab apa awak pintu banyak masjid? Nak orang bakat mari masuk ramah. Nah. Ni pintu masjid banyak. Nah, tak ada orang masuk. Tapi dia orang mayak-mayak orang koci pintu masjid. Sebab apa tahu koci apa? Tak tahu tubik. Setubik sepintu je. Belat. Nah. Maka dalam hadis lain kata miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga ialah kalimah la ilaha illallah. Mana syurga tu ada anak kecil dia. Sesiapa yang tak ada anak kecil dia masuk. Dah, ibu kecil ada anak kecil dia la ilaha illallah. Tauhid ni. Kalimah tauhid ni anak kecil dia. Dah gigi anak kecil tu. Nak pergi buka lah gigi lah. La ilaha illallah tu anak kecil syurga. Dah, setengah kata miftah al-jannah tu semaya. Ada kan hadis ni miftah as-solah tu semaya dah. Maka Imam Ibn Katsir wari pula beberapa hadis tentang luasnya pintu syurga. Dah wari hadis bagi kita tahu luas sangat pintu syurga. Nah, iaitu fa yaqulullah ta'ala, hadis kursi lah. Hadis ni hadis panjang, iaitu hadis asy-syafa'ah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, Nabi Allah Taala kata, "Udkhul." Dan masuklah mereka yang tidak ada hisab di atasnya daripada umat-umat engkau. Dan mana wahai Muhammad, bawa masuklah mereka yang tiada ada hisab di atas dia daripada umat engkau daripada pintu sebelah kanan. Nah, Allah Taala suruh Nabi bawa masuklah umat-umat dia, tak ada hisab sana pintu sebelah kanan. Dan yang lain, fil abwabil akhir. Wa hum syuraka'un nas fil abwabil akhir. Maka hal lain pun masuk pintu lain lah. Maka Nabi bersumpah wallazi nafsu Muhammad biyadi. Dan demi sesungguhnya diri Muhammad ini di tangan, di dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya pintu syurga ini jaraknya lakuma baina Makkah wa Hajar atau Hajar wa Makkah. Dan setengah riwayat kata Makkah wa Busra. Busra di Arab. Jarak ya jauh di antara pintu Mekah dengan Basra. Busra ni duduk di Arab. Ni kawasan pintu saja tu. Tu. Mana luah lah. Sahih Muslim bersebut juga. Mengatakan perjalanan apa? Luahnya pintu syurga ni ialah perjalanan 40,000 tahun. 40,000 tahun. 40 sanah. 40 tahun. 40 sanah. Masirah 40 sanah. Dan perjalanan 40 tahun. Luah tak luah, pintu dia saja. Pintu saja tu. Bukan syurga lagi. Pintu tu setara tu dah. Pada pintu setara tu, dah sebab rumah kita, pintu kita balik ke rumah bertinggi, pintu 2 meter bertinggi kan.
Wak lah rumah besar mana berpitu, tak lebih pada 2 meter 3 meter. Ataupun kalau pitu setengah, pitu sembit. Rumah bukan sembit kalau pitu sembit maka demikianlah syurga. 40 tahun perjalanan. Ini luahnya pintu syurga. Ada lagi satu hadis Abi Sa'id iaitu masirati 40 sana seperti juga lah. Seperti juga. 40 tahun juga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum, maka berkatalah oleh penghuni syurga, salamun alaikum tibtum, sejahteralah atas kamu. Tibtum baiknya, comelnya, ai tabat a'malukum, iaitu comelnya amalan kamu dan perkataan kamu, dan comelnya usaha kamu, dan comelnya balasan kamu. Jadi penjaga syurga tu akan sebut benda tu. Mu ni betul lah, amalan pun baik, mana usaha pun baik, perkataan pun baik, maka akan dapat balasan yang baik. Seperti mana disuruh akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, disuruh mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh suruh seseorang memanggil di kalangan orang-orang Islam di dalam setengah-setengah peperangan. Jadi dalam setengah-setengah peperangan ni Nabi suruh sahabat dia nahau lah, munadi ni makna lang lah. Perakat kata kena, innal jannah, sesungguhnya syurga, la yadkhuluha illa nafsun muslimah, tidak masuknya syurga melainkan diri yang muslimah sungguh. Mana diri yang betul-betul orang panggil kata betul-betul sandarannya kepada Allah. Muslimah ni orang muslim kita mana aslam, mana sanggup diri dia tu muslimah sungguh, mana tahap segala-gala, mana sanggup bergantung dengan Tuhan sungguh. Orang itulah akan masuk syurga. Dan setengah riwayat illa nafsul mu'minah, malaikat tidak masuk syurga malaikat diri orang yang benar-benar beriman, benar-benar Islam ni makna benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Man aslama wajhahu wa man ahsanu mimman aslama wajhahu lillah. Tidak ada orang yang lebih comel, lebih molek daripada orang yang bulat-bulat menyerahkan diri kepada Allah. Itu makna Islam. Islam ni makna inqiyad. Apabila kita kata Islam, kita sanggup nak buat perintah Allah Ta'ala. Itu panggil Islam. Serah diri, serah bulat. Sebab kita ni serah diri kita, kawan-kawan ni serah diri kawan demo, ikut demo suruh apa. Bakal dia suruh apa kita buat. Mana kita serah semua tu. Tapi dia kata kawan serah demo, ikut demo suruh apa. Bahawa dia suruh kita tak buat. Lepas tu banyak serah. Abang ni tak serah kita. Islam makna serah bulat-bulat kepada Allah. Apabila Allah Ta'ala suruh gapo, Allah Ta'ala nak gapo, dia buat benda tu. Itu makna Islam. Sebab tu tak akan masuk syurga mereka orang yang benar-benar menyerah diri kepada Allah, ataupun orang yang benar-benar berimannya kepada Allah. Itu dia. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah di dalamnya selama-lamanya, iaitu makithina fiha, berpanjangnya selama-lamanya. Tidak berubahlah, la yabuna anha hiwala, mana tak ada berubah lah, tak ada tukar lah, ada pergi situ pergi sini lah, lama selama-lamanya. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dah, maka mereka dapat masuk ke syurga, boleh habis syurga, boleh duduk lama dalam syurga, tak boleh jaminan kata mu tak tubik dalam syurga. Berkatalah sekalian mereka itu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladhi sadaqana wa'dah, yang telah membenarkan kami akan perjanjiannya. Allah Ta'ala benar. Dulu di dunia Allah Ta'ala janji, dan janji, maka di hari ini benar perjanjian itu. Iaitu berkata orang beriman, apabila mereka itu dapat lihat dengan terus terang dalam syurga akan balasan pahala yang sempurna dan pemberian yang tertinggi, yang besar, dan nikmat yang terkekal dan kemuliaan yang tertinggi. Mereka berkata alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah, ai alladzi kana wa'adana. Sadaqana wa'dah dia apa?
hak Allah Ta'ala janji melalui lidah-lidah Rasul yang dahulu daripada masa kami dalam dunia dulu. Janji melalui dia ni, janji melalui Nabi. Pak Nabi janji muat lagu ni syurga, muat lagu ni syurga, muat lagu ni syurga. Itu Nabi janji tu. Dah, siapa nak syurga buat lagu ni. Dah, tadkhulul jannah bisalam, at'imut ta'afshus salam. Nabi kata afshus salam bainakum, hiburkanlah salam di kalangan fakmu, wa at'imut ta'am, patuhi makan. Atau bahasa lagi apa nama, wassalatu wan nasu niyam, wassalatu fi jawfillah wan nasu niyam, patu musmayalah waktu malam dalam keadaan manusia duduk tidur, tadkhulul jannata bisalam. Buat lagu ni mu akan masuk syurga dengan sejahtera, dengan keselamatan. Bermakna orang yang buat lagu tu kerana dia yakin di atas perjanjian Nabi. Bahawa hari esok dia akan sebut alhamdulillah, alhamdulillah kami yakin. Sebab kami yakin kami buat, maka di hari ini benar dah perjanjianmu ya Rasulullah. Dalam dunia tak nampak lagi. Ramai kata mu nak buat belakang pun, syurga tak nak nampak. Orang kafir kata sawan ne'ok neruk. Nah, apa ni? Sawan ne'ok. Nah, neruk necai kata. Syurga neraka dah ni. Kalau kita nak syurga, kita senang puasa syurga. Nah, kalau kita buat tak senang neraka, pahala ke mana? Susah sikit buat ke mana? Tak payah bunuh diri. Lani ni banyak timur ni masalah bunuh diri di kalangan orang Melayu kita, orang Islam kita. Baru ni tu gambar mana, kata depan kayu. Mana ni? Dah tak ingat mana. Dah tu lekar. Dah di depan kayu. Hang getah ke apa? Allah. Mulai mari dah. Dulu jarang kita dengar dah berita orang Islam kita yang apa nama. Dah baru ni ke timur dah. Bunuh diri. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ada doa kita baca tu dah. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadha, semua doa belaka tu. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Semua ayat-ayat itu menandakan dah doa dan pengiktiraf di kalangan ahli-ahli syurga apabila mereka dapat memasuki syurga. Nah, natabaw walaqad apa nama walihadza qul natabawwa'u minal jannati haitsu nasha wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Dan kami mengambil iaitu daripada mana yang kami cinta, kami kehendak, maka dapat kami turun atau masuk. Fa ni'mal ajru ajruna, maka sebaik-baik balasan pahala kami lah di atas amalan kami. Seperti mana hadis Nabi SAW kata, adkhalatil jannah, masuklah dalam syurga. Mana memasuki mereka dalam syurga, maka didapati dalam syurga ini dibuat daripada permata lu'lu' dan hamparan dia daripada misk. Hamparan turab, hampa ni pun daripada jenis bahuan kasturi. Dihias dengan segala permata, sama ada emas, sama ada perak, tanah raya. Lepas tu dihias dengan segala permata. Jadi benda yang menjadi keinginan manusia dalam dunia ni, Allah Ta'ala taruh dalam syurga belakang. Sama ada emas, perak. Dalam dunia bubuk kan emas, perak, mata lu'lu, zemeruk, gapo benda ada maha pet mungkin dah menjadi tumpuan orang nak taruh dalam dunia ni. Allah Ta'ala akan hias dalam syurga esok bagi orang beriman. Bagi orang beriman. Itu dia dah. Mana itulah apa panggil di antara ada satu ayat lagi insya-Allah kita akan semula panggil lagi dah, wa taral malaikata hafina min haras. Insya-Allah kita akan hubung ayat ini yang bersangkutan dengan ahli-ahli syurga dan habuai-habuai balas lagi, beberapa hadis lagi bagi tentang sifat-sifat syurga yang kita akan belajar semula insya-Allah dah. Sekarang itulah malam ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.